Masa dia pantau tu kena buka kamera deh. Kena pakai baju kurung ke cikgu? Tak apa pakai baju gab pun, pakai tudung. Mungkin cikgu buat macam ni. Mungkin awal-awal buka dulu. Buka semua skrin. Biasanya cikgu buat gitu. Sebab bila kita buka kamera, sebenarnya dia akan makan data kita. Makan data cikgu, makan data awak. Data cikgu tak apa dah. Data awak tu. So kena buka kamera, tanda bersedia. Lepas tu cikgu kata boleh tutup lah sementara cikgu mengajar ni. Lepas tu bila dah habis tu buka pula. Mungkin cikgu akan buat gitulah sebab tak nak bagi awak kan nak save data untuk subjek lain lagi. Jadi mungkin masa cikgu mengajar tu pakai tudung lah. Okay, baju tu tak apa, dia tak nampak baju kita. Cikgu. Ya. Masa PSO kena Google Meet juga ke? Masa PSO deh, masa PSO tu cikgu dia tak ada buat taklimat lagi deh. Kalau macam Mahir tu dia kena buka kamera. Dia kena tunjuk dia ni. Gapa-gapa kita tunggu nanti taklimat lah. Mungkin dekat-dekat nak PSO tu dia ada taklimat. Kena buka kamera ke, kena ada muak ayuh sebelah ke. Cikgu pun tak faham juga PSO lagu mana ni. Okey cikgu. Nanti gapa-gapa cikgu ayat pula lah. Okey, so kita boleh mula dah. Okey, Aina Syakirah nampak tak slide cikgu? Tak nampak. Aina Syakirah nampak tak slide cikgu? Tak. Aina Najihah nampak tak slide cikgu? Tak nampak. Kalau gini nampak? Nampak. Tahu. Nampak dah cikgu. Nampak lagi? Nampak dah. Okey, nampak dah. Okey, tu yang cikgu risau tu. Cikgu takut risau teknikal lah, maknanya kita dah prepare dah, tiba-tiba gini tak jadi, gitu tak jadi, tu takut sekali. Okey, so apa-apa tu kita harap bila dia nak observe cikgu tu, semuanya berjalan lancar Sepatutnya kalau biasa dia akan datang sekolah sebenarnya, dia akan datang sekolah, dia tanya awak, dia cek buku awak. Tapi mujur lah dia nak tengok secara PDPR Okey, so hari ni kita nak masuk bab 9, nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Sebenarnya awak dah belajar pun masa menengah rendah. Jadi untuk menengah atas tingkatan 4 ni, awak akan pergi detail. Okay, awak akan pergi detail. Kalau awak tengok, bermula daripada bab 8, awak ni meh-meh nak jadi doktor dah kalau awak tengok. Kalau betul-betul awak baca, awak ni sebenarnya dah belajar separuh yang dah belajar yang dekat matrik tu. Meh-meh nak jadi doktor dah ni. Okay, so awak tengok tajuk Kita tengok tajuk yang pertama, kita nak tengok sistem pencernaan tu sendiri. Yang ni simple je, yang ni awak dah belajar dah pun, sistem pencernaan. Yang kedua, kita akan belajar tentang pencernaan tu sendiri. Banyak nak kena hafal yang ni. Okay, proses pencernaan tu sendiri. Lepas awak dah makan, dah cerna, dah peracu. Orang Kelantan panggil peracu. Dah cerna-cerna dah, awak nak serap pula. Badan awak nak serap. Awak kena belajar lah ni. Nak serap. Awak makan roti tadi, dia dah cerna jadi glukosa. Sekarang kita nak serap glukosa. Awak dah makan ayam. Ayam tu protein. Cerna jadi asid amino. Sekarang badan awak nak serap asid amino. Awak pun belajar lah. Okay. Selepas awak serap, awak nak asimilasi pula. Asimilasi ni maksudnya guna. Bagaimana badan awak, sel-sel badan awak nak guna asid amino, nak guna glukosa, nak guna asid lemak dan glycerol. Kemudian bila dah guna, bahan yang awak tak guna, yang awak toksik, awak akan nyah tinja. Nyah tinja tu maksudnya nyah tinja. Tinja ni tahik. Okay, awak nak buang tahik awak. Nak berok. Ni tajuk berok ni. Ni awak akan belajar ni.
Okay. Kemudian awak akan mengenal pasti gizi-gizi seimbang. Kan awak nak makan-makan tu mesti kena tahu gizi seimbang. Dan di akhir bab, cikgu kata di akhir hujung bab ni, awak akan belajar tentang penyakit, okay? Iaitu isu kesihatan berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Jadi kalau awak tengok sini, bab 9 ni panjang lah, sampai ada 7 topik. Okay, so kita bermula dengan sistem pencernaan dulu Okay, jadi cikgu nak pesan lah bermula daripada bab 8 sampai bab 15. Satu, awak kena menghafal, kena memang menghafal, tak lari dah bayu ni. Yang kedua, kena ayat buku tu kena hafal betul-betul. Sebab kalau salah tulis, tak ada markah. Okay. Yang ketiga, dia melibatkan proses dan mekanisme. Proses tu memang kena hafal, tak ada cara lain, kena hafal. Proses mesti hafal ikut langkah. 1, 2, 3, dia ada proses dia. Kita tak boleh lompat-lompat. Maknanya daripada proses 1 pergi proses 5. Tak boleh. Okay. Jadi kita tengok yang pertama, sistem pencernaan. Okay. Sistem pencernaan terdiri daripada salur alimentari. Sini I Ni BI ni. Sistem pencernaan terdiri daripada salur alimentari yang panjang dan berotot. Maknanya ada otot-otot lah. Bermula daripada mulut hinggalah ke dubur. Jadi sistem pencernaan kita ni bermula daripada kita makan ni, mulut sampailah ke dubur. Dan ianya sangat panjang dan berotot. Bila cikgu sebut berotot, maknanya ia boleh mengecut dan ia boleh mengendu. Okay, bila cikgu sebut je otot, maknanya otot tu boleh mengecut, mengendu. Tu yang boleh tolak makanan daripada mulut turun sepanjang salur alimentari. Bahagian dalam salur alimentari terdiri daripada mulut. Mesti dah bermula daripada mulut. Pergi ke esophagus. Tahu kan esophagus ni, ada sini. Ni mulut. Okay, betul awak telah tu esophagus. Pergi. Okay, kemudian pergi ke perut. Daripada perut pergi ke usus kecil, usus besar dan pergi ke dubur. Dubur ni lah yang akan buat penyah tinjaan. Okay, boleh jadi awak nampak tak proses dia tu banyak lah. Dan salur alimentari ni sangat panjang. Bermula daripada mulut sampai ke dubur. Okay, kemudian organ lain sistem pencernaan ialah hati, pundi hempedu, pankreas. Tu organ-organ lain yang terlibat bersama-sama dalam sistem pencernaan. Okay, lagi kita akan belajar tentang kelenjar. Kita ada kelenjar liur, kelenjar gester, kelenjar usus yang berfungsi untuk merembeskan jus. Jadi kalau awak tengok sini, kelenjar ni kelenjar liur, kelenjar gester, kelenjar usus merembeskan jus pencernaan ke dalam salur alimentari. Okay, dapat Memang banyaklah nak kena hafal ni. Okey. Ni ialah bahagian-bahagian dalam salur alimentari. Okey, jadi rajah ni awak nak kena hafal, nak kena tahu sebab nanti dalam soalan dia suruh kita labelkan. Okey, so kita tengok sama-sama lah. Okey, so ini ialah mulut. Tak ada masalah mulut. Kemudian perhati bila cikgu sebut tu tengok selalu. Okey, ini ialah kelenjar liur. Kelenjar liur yang mengeluarkan air liur awak tu lah. Sinilah kelenjar liur. Okey. Kemudian ni kedudukan lidah. Nampak lidah ni? Choking ni. Ni lidah ni. Okay, ni lidah. Okay, kemudian ni pharynx. Okay, ni pharynx. Okay, kemudian bila awak dah telan makanan, katakan contoh ni awak dah telan makanan, telan. Pharynx ni fungsi dia nak tutup. Dia takut bila awak telan makanan tu jatuh dalam trakea. So sebab tu awak tengok pharynx tu duduk situ. Sebab dia tutup bukaan trakea. Dia tutup bukaan trakea supaya bila kita telan tu makanan kita jatuh dalam esophagus. Okay. Di sini ada banyak otot ni. Dia akan tolak makanan awak ni. Awak dah kunyah dah ni. Okay, awak dah kunyah. Kemudian masuk dalam perut. Okay, masuk dalam perut. Okay. Okay, perut.
Ni hati kita. Okay, nampak hati. Okay, ni bentuk macam pundi ni, kita panggil dia pundi hempedu. Boleh? Hati, pundi hempedu. Lepas tu, dia macam laluan ni, ini kita panggil ductus hempedu. Boleh? Kalau macam bola tu, macam belung tu, pundi hempedu. Kemudian dia ada macam sambung ni, ini ductus hempedu. Okay? Kemudian yang awak telan tadi perut ni, dah masuk dalam perut ni. Okay, cikgu lukis lagi. Okay, bergerak, dia akan pergi ke mana? Okay, kalau awak tengok ni, bentuk macam daun ni, ini ialah pankreas. Ini ialah pankreas, bentuk macam daun. Okay, kemudian, ni kita panggil duodenum. Oh, dia tak label duodenum ke awak? Ini orang panggil duodenum ni. Okay, nanti makanan awak tu akan masuk ni. Ni, ini semua ni ialah usus kecil. Okay, usus kecil ni panjang dah. Kalau kita kita macam apa? Kita buka dia tu, dia rasanya sepanjang padang apa ni, sepanjang gelanggang tenis. Kita boleh ni dia. Yang panjangnya dia. Okay, kemudian ni ialah usus besar. Dia nampak usus besar. Lepas tu ini ialah appendix. Ini ialah rectum. Ini ialah dubur. Okay, boleh ke? Jadi semua ni adalah sistem pencernaan manusia bermula daripada mulut sampailah ke dubur. Kena ingat belaka lah. Mulut di mana, glandulium mana, pharynx mana, esophagus, hati, pundi hempedu. Ingat macam belung tu, pundi hempedu. Lepas tu dia ada laluan tu, nama dia ductus hempedu. Okay, kemudian kena tahu perut, pankreas bentuk macam daun. Lepas tu kalau usus kecil kita panggil usus kecil. Kalau yang besar tu usus besar. Lepas tu dekat dubur tu kita ada rectum, kemudian dubur. Boleh Okey. Organ lain sistem pencernaan ialah hati, pundi hempedu dan pankreas. Jadi kena tahu jugalah hati, pundi hempedu, semua tu juga adalah organ-organ lain dalam sistem pencernaan. Okay, boleh sebab nanti di akhir tugasnya awak nak kena lukis benda ni. Okay, dapat Okay, kemudian kita nak pergi 9.2 sistem pencernaan. Sistem pencernaan ni ada dua jenis lah. Okay, sistem pencernaan ada dua jenis. Okay, kita tengok dulu apa maksud pencernaan. Okay, pencernaan ialah proses penguraian. Penguraian ni maksudnya pecah. Pecah. Okay, pecah butiran makanan besar dan kompleks menjadi butiran kecil yang ringkas dan terlarut. Cikgu ulang sekali lagi, pencernaan ni apa? Pencernaan ni ialah proses pecah. Pecah. Pecah ke apa? Pecah nasi awak, roti awak, iaitu butiran makanan besar dan kompleks menjadi butiran kecil-kecil yang halus dan terlarut. Kenapa nak pecah jadi kecil tu? Supaya mudah diserap oleh badan kita. Boleh Okey. Dan pencernaan ni jangan pening pula. Pencernaan ni ada dua jenis. Nanti soalan akan tanya. Dia akan bagi situasi, dia tanya. Jenis mana ni? Jenis pencernaan fizikal ke kimia? Okey. So pencernaan fizikal ni ialah pemecahan makanan secara mekanikal untuk membentuk butiran kecil. Contoh pengunyahan dan tindakan peristalsis adalah pencernaan fizikal. Maknanya kalau awak makan nasi, awak kunyah jadi kecil tu, itu ialah pencernaan fizikal. Boleh? Awak kunyah tu pencernaan fizikal. Lepas tu bila awak telan, makanan awak lalu ke esophagus. Okay, sekejap cikgu buka balik gambar. Ni, bila awak telan ni, dia lalu ke esophagus ni kan tindakan peristalsis. Ni pun kita panggil pencernaan fizikal juga. Apa cikgu fizikal? Sebab dia fizikal ni, dia duduk kecup kembar, tolak makanan awak jatuh. Boleh Jadi cikgu ulang balik ni, awak kunyah makanan, lepas tu makanan awak ditolak sepanjang peristalsis masuk dalam perut ni. Selagi peristalsis tolak makanan kecil tu, kita panggil pencernaan fizikal. Okey.
Kalau pencernaan tu melibatkan enzim, enzim keluar. Proses penguraian molekul kompleks menjadi ringkas yang melibatkan enzim, kita panggil pencernaan kimia. Kalau ada melibatkan enzim lipase, amylase, enzim amylase pankreas, amylase isleo, ada enzim dia. Itu ialah pencernaan kimia. Kalau jenis yang tolak kunyah ni, pencernaan fizikal. Okey deh? Boleh deh setakat ni deh. Kan dah rasa Boleh. susah? Boleh lagi deh. Lepas ni baru opening sebab lepas ni banyak enzim-enzim yang kena hafal. Okey, kita pergi mulut dulu. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, kita pergi mulut dulu deh. Mulut. Awak fokus kawasan mulut awak je. Okey, proses pencernaan bermula di dalam mulut. Dia start dalam mulut. Kehadiran makanan di dalam mulut merangsang perembesan air liur oleh kelenjar liur. Okey, ni kelenjar liur. Nama dia kelenjar liur. Jangan awak tambah kelenjar air liur, salah. Namanya kelenjar liur. Fungsinya merembeskan air liur. Dapat cikgu ulang sekali lagi. Kelenjar liur. Dia keluarkan apa? Jangan tulis keluarkan Kena tulis merembeskan air liur. Dia bio ni dia tak sama dengan sains form 3, form 2. Awak boleh nak tulis kelenjar liur mengeluarkan air liur. Salah. Bio dia kena, bila menulis tu kena spesifik. Kena detail. So kena kelenjar liur merembeskan air liur. Jangan tulis mengeluarkan. Sebab tu cikgu kata bila hafal ayat buku tu, istilah tu kena betul. Dah? Kelenjar liur merembeskan air liur. Ada gapo dalam air liur? Okey, air liur mengandungi enzim amylase air liur. Memang kena tulis gitu. Air liur mengandungi enzim. Nama apa enzim tu? Enzim amylase air liur. Oh, kena ada kat air liur belakang tu cikgu. Yes, kena ada. Sebab amylase ni ada banyak. Amylase ni ada banyak. Ada amylase pankreas, ada amylase air liur. Jadi awak kena bezakan. Jadi air liur mengandungi enzim amylase air liur. Okey. Apa fungsi enzim amylase air liur tu? Dia nak menghidrolisis atau mencerna kanji menjadi maltosa. Okay, so ni persamaan dia. Enzim amylase air liur ni mencerna ataupun awak boleh guna perkataan menghidrolisis. Ni je, dua perkataan ni je boleh guna. Jangan awak kata memecahkan, menukarkan, tak nak. Cikgu nak awak guna istilah yang betul lah. Enzim amylase air liur mencerna atau menghidrolisis. Hidrolisis ni maksudnya memecahkan kanji yang awak makan dalam nasi, dalam roti, dalam ubi kentang, okay? Semua-semua tu ada kanji. Memecahkannya menjadi maltosa. Sorry bukan memecah cikgu tukar balik. Menghidrolisiskan kanji yang ada dalam roti, dalam tepung, dalam nasi, roti, kentang menjadi maltosa. pH air liur. pH air liur berada dalam julat 6.5 hingga 7.5. Ni je pH kita. Iaitu sesuai untuk amylase air liur bertindak dengan optimum. Jadi kalau awak tengok mediumnya ialah neutral. Sebab tu bakteria suka bila kita tak gosok gigi, bakteria pun membiak dalam mulut awak. Sebab apa? Sebab tengok ni, medium kita, mulut kita ni neutral. Medium benda hidup suka hidup. Benda hidup boleh hidup. Jadi bakteria, mikroorganisma dia boleh hidup lah dalam mulut kita. Sebab apa ni? Medium kita neutral mulut kita ni. 6.5 hingga 7.5. Medium yang neutral. Okay, so cikgu ulang balik deh. Awak dengar molek. Mulut ni hanya melakukan pencernaan karbohidrat sahaja. Pas cikgu kalau saya makan ikan, saya makan daging, dia tak cerna lah cikgu. Dia tak cerna lah. Sebab benda tu protein. Ingat mulut ni hanya cerna
karbohidrat sahaja. Kalau awak makan protein, awak makan bahan yang ada lemak ke, dia tak akan cerna. Awak telan je, dia tak cerna. Boleh? Dia hanya cerna makanan karbohidrat sahaja. Okay, so ingat mulut pencernaan karbohidrat. Kenapa? Sebab dalam mulut ada kelenjar liur yang merembeskan air liur. Dalam air liur ada enzim amilase air liur yang mencernakan kanji dalam roti, dalam tepung, dalam kek, dalam kentang menjadi maltosa. Berapa pH mulut? 6.5 hingga 7.5 dan medium neutral ini sangat sesuai untuk enzim amilase air liur bertindak. Okey, cikgu nak tanya setakat mulut dulu. Faham ke tidak? Faham cikgu. Kalau ada nak tanya, tanya selalu. Tanya selalu kalau nak tanya. So ingatlah mulut ni cerna karbohidrat saja. Hal lain tak cerna. Kalau boleh, kalau dah faham, cikgu nak pergi tak payah lagi lah. Kita mula dah nak masuk. Okey, sekarang bila dah cerna dah, air liur membantu makanan membentuk bolus dan menjadikannya lebih mudah untuk ditelan. Jadi apa fungsi air liur tu? Bila air liur, dia akan bantu menggaulkan makanan yang awak kekoh-kekoh tu. Okey, dia akan membantu memecahkan makanan awak tu menjadi bentuk bolus. Bolus tu maksud dia bola. Awak nampak tak? Bentuk bulat kan ni? Dia pun bantulah. Jadi bentuk bulat-bulat, bolus. Semasa penelanan, epiglottis akan menutup bukaan trakea supaya makanan tidak memasuki trakea. Okey, sekejap cikgu tak cari. Ni epiglottis. Okey, mana trakea Okey, ni larynx, ni pharynx. Sekejap ni lidah kita yang tolong bantu gaul-gaulkan yang tolong bantu gaul-gaul makanan awak tadi. So makanan bila kita telan dia sepatut masuk ikut sini. Okey, jadi awak nampak tak epiglottis ni dia duduk sini. Dia akan tutup lah sekejap ni sebab ni trakea dia ni nak turun ke trakea. So epiglottis, pharynx ni dekat sini. Cikgu tersilap cikgu kata pharynx pula dah tadi. Sorry dia epiglottis, cikgu nak sebut tadi. Epiglottis ni dia akan tutup. Sorry dah, cikgu baiki balik. Takut nanti dalam rakaman tadi nanti salah. Okay, sorry dah. Epiglottis ni akan tutup. Buat apa cikgu tutup situ pula. Sekejap cikgu padam balik. Ayo. Cikgu padam balik Sorry sekejap. Cari eraser. Okey, jadi epiglottis akan tutup bukaan trakea. So kalau awak tengok ni, dia akan tutup sini. Dia akan tutup gitu. Dia akan jatuh dan tutup. Jadi makanan pun telan dalam bentuk bola masuk sini. Okey, jadi makanan tu akan tutup masuk dalam esophagus. Bukan masuk dalam trakea. Ni trakea ni nak pergi menuju ke trakea ni. Okey, nak menuju ke trakea. Jadi cikgu silap tadi pharynx sebab dah cikgu sebut pharynx tadi So awak ingat baiki balik epiglottis cikgu nak sebut tadi. Jadi semasa kita nak telan tu epiglottis akan tutup bukaan trakea sebab dia takut makanan jatuh dalam trakea. Sebab tu kadang-kadang awak tersedak sebab dia dah nak masuk jadi awak pun jadi tersedak, keluar balik makanan awak. Okey, jadi semasa penelanan epiglottis menutup bukaan trakea supaya makanan tak masuk dalam trakea. Okey. Dalam esophagus, bolus makanan. Kenapa kita panggil bolus? Sebab makanan tu sekarang dalam bentuk bola. Okey, jadi bolus makanan akan bergerak secara peristalsis. Okey, sepanjang esophagus awak panjang tu, lepas awak telan tu, dia akan bergerak secara peristalsis. Apa dia peristalsis ni? Peristalsis ni ialah tindakan pengecutan dan pengenduran otot secara beritma
di sepanjang salur alimentari. Maksudnya macam ni. Buat perhati deh. Dia akan mengendur, mengecut. Mengendur, mengecut. Mengendur, mengecut. Maknanya dia akan tolak makanan awak macam tu. Apa maksud peristasis? Peristasis ni ialah otot-otot dekat esophagus ni, otot-otot dekat esophagus akan kecut kendur, kecut kendur, kecut kendur secara beritma. Beritma ni maksud dia secara bergili-gili, kecut kendur, kecut kendur. Kenapa dia kecut kendur? Ni dia nak tolak bolus makanan. Awak nampak tak? Okey, cuba tengok buku teks. Dia kata otot dinding esophagus mengecut. Lepas tu dia mengendur, dia buka. Mengendur ni dia buka. Lepas tu dia kecut pula. Lepas dia mengendur pula. Jadi bila dia kecut kendur, dia boleh tolak bolus melalui esophagus sehingga berjaya memasuki perut. Boleh? Jadi sepanjang esophagus tu ada banyak otot-otot. Fungsi dia untuk kecut kendur. Sebab dia nak tolak bolus makanan masuk ke dalam perut. Jadi tindakan kecut kendur tu kita panggil peristalsis. Boleh? Boleh ke setakat ni? Boleh cikgu. Boleh. Ya, nanti kalau tak faham pula kena baca balik. Lepas cikgu ajar ni baca selalu masa tutorial tu. Okey, settle dah? Kenyang dah awak masuk dalam perut. Okey, sekarang cikgu nak cerita tentang dalam perut pula. Sebab tu cikgu tanya tu boleh ke tak untuk mulut dulu. Mulut dengan esophagus. Okey, kemudian untuk pencernaan protein dalam perut. Okey, kalau awak tengok sini di perut, ingat perut hanya cerna protein. Jadi mulut tadi cerna karbohidrat. Perut hanya cerna protein. Lepas tu cikgu apa jadi dengan roti saya makan tadi? Dia tak cerna lah. Dia senyap je lah. Okay, roti yang awak makan tadi dah jadi maltosa ke? Tak, dah jadi maltosa. Dia duduk senyap lah. Sekarang dia buat pencernaan protein. Okay, so kita tengok dulu perut ni ada gapo. Okay, permukaan dalam dinding perut dilapisi oleh sel epitelium yang mengalami pengubahsuaian struktur dan fungsi untuk membentuk kelenjar gaster. Okay, tengok keadaan perut awak dah. Inilah rupa perut awak. Awak nampak tak esophagus? Awak terleh tadi. Mari masuk dalam perut awak. Kalau awak tengok di dinding perut awak tu ada banyak sel epitelium. Sel epitelium awak dah belajar masa bab 2 itu. Sel epitelium yang melapisi permukaan tu. Okay. Kemudian dia kata sel epitelium ni yang melapisi permukaan perut mengalami pengubahsuaian. Dia jadi berubah struktur dan fungsi dia. Maka jadilah kelenjar gaster. Nampak? Daripada sel epitelium tu dia sudah terubah suai. Jadi ada banyak pula kelenjar gaster dalam perut. Boleh dah? Okey. Kemudian sel-sel epitelium ni dia ada 3 jenis pula. Sebab dia sudah ubah suai kan. Dia ada 3 jenis iaitu sel utama yang merembeskan enzim pepsinogen, sel peritel yang merembeskan asid hidroklorik dan sel mucus yang merembeskan mucus. Cikgu saya tak faham. Maksudnya gini, awak nampak tak sel epitelium ni dia ni melapisi permukaan dalam perut awak. Jadi sel epitelium ni ada banyak, ada 3 jenis pula. Sel utama merembeskan enzim pepsinogen sebab nanti dia nak cerna protein yang awak makan tu. Sel yang kedua namanya sel peritel yang merembeskan asid hidroklorik. Dia mengeluarkan asid sebab tu bila awak tak makan awak jadi macam naik benda masam di mood ni, di tekuk awak, asid lah tu. Ataupun awak jadi sakit perut gastritis sebab asid hidroklorik lah tu. Okay, yang ketiga sel mucus. Jadi 3-3 ni adalah sel epitelium. Awak kena hafal, takut naik kertas 1. Sel utama untuk apa? Pepsinogen. Sel peritel, asid hidroklorik. Cikgu ingat gini, sel peritel ni. Cikgu ingat PAH. Cik PAH. Peritel merembeskan asid hidroklorik. Okey dah? Okey, kemudian. Lepas tu cik kata payuh ni dalam perut ni. Allah. Terkeluar dah sekejap Okey, kemudian.
pepsinogen. Ni pepsinogen tadi. Okey, ni pepsinogen ni ialah enzim tak aktif yang akan diaktifkan oleh asid hidroklorik. Jadi enzim pepsinogen ni dia hanya akan aktif jika asid hidroklorik dikeluarkan juga. Barulah dia jadi aktif. Okay, jadi barulah bila dia aktif dia akan ditukarkan jadi enzim pepsin. Oh, kalau dia tak aktif nama dia pepsinogen. Bila dah ada asid hidroklorik dia akan jadi aktif namanya enzim pepsin. Soalan cikgu awak dah belajar dia tentang pepsin-pepsin ni kan masa form 3. Belajar tak? Cikgu sebab cikgu tak mengajar menengah rendah, cikgu tak tahu silibus dia macam mana. Belajar dah ke? Belajar form 2. Belajar form 2. Tapi belajar tapi tak faham. Dia ada sebut tak? Macam ada asid hidroklorik lepas tu baru jadi pepsin. Ada tak? Tak ada. Dia sebut pepsin je kan? Sebab tu cikgu kata bila naik form 4 ni awak belajar tajuk ni, meh-meh awak nak jadi doktor lah awak. Kalau awak taraf doktor, cikgu ni doktor pakar awak. Jadi awak nampak tak? Enzim pepsinogen ni dia tak aktif. Dia kena aktif bila ada cepoh ni. Dia kena ada asid hidroklorik ni. Jadi bila ada asid hidroklorik, barulah dia boleh jadi aktif namanya pepsin. Awak buang je nogen tu. Okey. Dan apa fungsi enzim pepsin? Enzim pepsin ni fungsinya mencerna atau menghidrolisis protein jadi polipeptida. Jadi awak kena hafal lah ni enzim pepsin mencerna protein dalam ikan, dalam daging, dalam telur menjadi polipeptida. Pepsin, enzim mencerna protein dalam ikan, dalam daging, dalam telur menjadi polipeptida. Boleh. Okey. Kemudian ni kedudukan. Kedudukan yang cikgu sebut tadi. Sel utama duduk mana? Sel peritel duduk mana? Sel mucus duduk mana? Takut dia suruh label. So kita tengok sel utama yang merembeskan pepsinogen duduk sini. Duduk sini. Warna hitam ni, gelap-gelap ni. Warna hitam ni dia merembeskan pepsinogen yang tak aktif. Sel peritel yang merembeskan asid warnanya biru. Warna dia biru. Dia yang merembeskan asid hidroklorik. Sebab tu kalau awak lambat makan, asid hidroklorik ni lah yang keluar. Lepas tu mulalah kohor banyak jadi gastrit. Sakit perut. Okay, lepas tu ni yang warna pink ni sel mucus yang merembeskan cecair. Mucus ni cecair, bendali. Okey, setakat perut dulu. Ada nak tanya? Takut pening. Boleh deh. Cuma kena banyak baca lah deh. Kena banyak baca, kena banyak hafal. Okey ke? Okey. Okey deh. Nanti kena top up balik lah. Kena baca semula deh. Tak ada cara lain dah. Okey. Kemudian. Kenapa? Apa fungsi asid hidroklorik ni? Apa fungsi asid hidroklorik yang dirembeskannya? Okey. Yang pertama fungsi asid hidroklorik ni tujuannya nama lagi asid. Nama lagi asid. Maka asid ni untuk menyediakan medium dengan pH yang sesuai. Iaitu pH 1.5 hingga 2.0. Sebut lagi nama asid. Mestilah dia berasid. Nama lagi asid hidroklorik. Mestilah dia berasid. So berapa pH asid? 1.5 hingga 2.0. Awak jangan main-main. Main-main pekak ni. Asid hidroklorik ni. 1.5 hingga 2.0 sangat-sangat berasid. Sebab tu bila awak lambat makan ke, awak rasa dah ni rasa maset tekak ni. Lepas tu rasa sakit pedih perut. Iyalah tu. Okey. Tujuannya untuk apa? Apa kena mesti 1.5 hingga 2.0 ni? Untuk tindakan enzim pepsin. Awak dah belajar dah dalam tajuk enzim. Enzim peka terhadap pH. Kan kita dah belajar dah enzim sangat peka terhadap pH. Dia nak pH dia je. Katakan tiba-tiba perut awak jadi 0.5. Dia tak boleh tindak lah. Sebab tu dia nak enzim 1.5 hingga 2.0. Sebab itulah pH untuk enzim pepsin.
Baru dia boleh bertindak pepsin ni. Okey. Yang kedua, kenapa dia mesti berasid? Sebab untuk menghentikan tindakan enzim amilis air liur. Kenapa gitu cikgu? Sebab makanan awak tadi daripada mulut. Mulut tadi berapa pH dia? 9.5 ke? So dia takut-takut makanan tu masuk dalam perut awak. Ada lagi enzim-enzim amilis air liur 6.5. So bila ada asid ni, dia akan menghentikan. Stop. Kan cikgu ajar dah, cikgu kata tadi, enzim ni peka terhadap pH. Jadi bila dia dah masuk dalam perut, kalau masih ada baki-baki enzim amilis air liur tu, dia akan stop. Dia akan berhentilah. Okay, sebab tak sesuai dah dengan dia. Dan yang ketiga, cikgu kata pekak tadi. Enzim tu sangat pekak ni. 1.5 hingga 2.0 asid ni. Jadi fungsi asid hidroklorik membunuh bakteria sekiranya ada dalam makanan awak. Jadi nak ayak kawaknya asid hidroklorik ni satu untuk menyediakan medium sesuai untuk enzim pepsin sebab enzim pepsin memang nak pH 1.5 hingga 2.0. Yang kedua dia nak menghentikan tindakan enzim amilis air liur daripada mulut awak. Yang ketiga untuk bunuh-bunuh bakteria yang ada dalam makanan-makanan yang awak telan tadi. Okey, jelas Okey. Kemudian apa fungsi mucus? Apa fungsi mucus yang dirembeskan oleh apa tadi? Sel mucus. So fungsi mucus ni bendalai, cecair. Jadi bendalai cecair ni fungsinya melindungi dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik dan enzim pencernaan. Dia pun sial juga ke perut awak. Jadi mucus ni melindungi dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik yang pekat tadi 1.5 hingga 2.0. Okey, yang kedua membantu makanan dalam perut bercampur dengan jus gester yang terdiri daripada asid hidroklorik dan enzim pepsin. Dia tolong gaul-gaulkan. Macam kita nak buat tepung lah, kita bubuhai. So kita pun boleh gaul-gaulkan. Jadi makanan awak tu bercampur dengan jus gester yang ada asid, yang ada enzim pepsin dengan bantuan mucus. Makanan digaul oleh tindakan peristalsis otot dinding perut selama beberapa jam. Jadi bila makanan tu dah masuk dalam perut kak, ada tindakan peristalsis. Sebab apa cikgu? Sebab di dinding perut tu ada otot-otot perut. Dia ada otot-otot. So otot tu akan kecup kendur. Dia akan gaul-gaulkan makanan awak secara peristalsis beberapa jam. Masa tu awak rasa kenyal lah sebab dia duduk perut awak lagi. Okey, sekarang awak tak boleh panggil bolus dah. Kandungan dalam perut awak dipanggil Kim. Bukan Kim Kardashian dah. Nama dia Kim. Okey, nama dia Kim. Iaitu dia sudah bercampur dengan cecair mucus tadi. So dia sekarang dalam bentuk separa cecair. Okey, dia bukan dalam bentuk bolus dah. Dia dalam bentuk separa cecair. Daripada perut, Kim akan memasuki duodenum dengan perlahan-lahan apabila sfinkter mengendur. Sfinkter ni hak mana pula? Kejap ni, kau nampak tak? Bila telai masuk ni, di dinding-dinding ni, dia ada otot dia. Dia ada otot dinding. So otot-otot ni akan kecup kendur. Dia akan tolak makanan awak ni bergerak. Dan dia akan masuk ke duodenum apabila sfinkter, apabila cikgunya biasa panggil kod putih. Jadi bila kod Melayu ni jadi mudah nak tukar. Apabila otot sfinkter mengendur. Apabila otot sfinkter ni terbuka, dia pun tolak makanan Kim. Dia tolak Kim masuk dalam duodenum. Inilah rupa perut awak. Okey. Kim akan memasuki duodenum dengan perlahan-lahan apabila sfinkter mengendur. Mengendur tu maksud dia dibuka. Makanan pun jatuh masuk dalam duodenum. Okey. Boleh? Inilah rupa perut awak tu. Okey, ada nak tanya tak setakat ni? Tak ada. Dah rasa payah ke tak? Rasa payah ke? Banyak benda nak ingat ke? Payah sikit.
Payah dah dia. Rasa payah dah dia. Daripada mulut pergi ke perut. So kena ingat perut ni dia hanya cerna protein sahaja. Cikgu, lepas tu saya makan roti ke apa semua tadi dah jadi maltosah. Dia stop. Dia hentikan. Duduk senyap dulu. Dia kata nanti dulu. Paning lah nak cerna kak. Okey, sekarang makanan awak dalam bentuk polipeptida dah. Protein tadi dah ditukar jadi polipeptida. Jadi awak makan daging, makan ayam, makan telur, yang ada protein sudah dicerna oleh pepsin jadi polipeptida. Ingat, benda tu dah jadi polipeptida dah sekarang. Dan makanan awak tu, makanan stok awak tu dah jadi separa cecair yang kita panggil KIM. Okay, so now cikgu nak pergi ke seterusnya. Okay. Jadi payah dah ni. Nak telan dah ni. Awak nak telan masuk ke duodenum. Awak nampak tak? Ni daripada ni bolus masuk dalam perut dia jadi kim. Sekarang awak nak telan masuk ke duodenum. Nampak duodenum. Okay, masuk ke duodenum. Duodenum nak masuk ke usus kecil. Okay. Usus kecil ni pula terdiri daripada duodenum. Jadi kalau awak kat duodenum ni adalah usus kecil juga. Kenapa? Kalau awak tengok ni duodenum ni, tengok nampak tak? Dia usus kecil ni. Dia ni adik-beradik belakang ni. Jadi duodenum ni adalah usus kecil. Kemudian masuk yang lebih besar sikit kita panggil jejunum. Dan besar lagi ileum. Tapi semua ni adalah usus kecil. Cuma dia ada nama dia pula. Duodenum, jejunum dan ileum. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kita akan telan masuk dalam usus kecil bermula dengan duodenum, jejunum dan ileum yang berlingkar-lingkar. Okey. Duodenum ialah bahagian pertama usus kecil yang menerima kim daripada perut. Jadi duodenum ni usus kecil lah. Cuma dialah orang mula-mula, orang tak ada. Dia adalah struktur yang mula-mula menerima kim tadi. Dialah yang terima mula-mula. Tapi dia ni adalah usus kecil. Okay, kemudian duodenum menerima hempedu juga yang dihasilkan oleh hati dan jus pankreas yang dirembeskan oleh pankreas. Awak pening dia tu. Okay, sekejap kita pergi sini. Awak nampak ni, ni semua ni duodenum ni. Duodenum. Nanti dia akan belik dengan jejunum dan ileum. Okey. Duodenum ni dengan molek yang ni yang memang ada masalah seumur ni. Tiap-tiap tahun pelajar payah nak faham. Okey, duodenum ni dia sangat special. Sebab apa? Sebab dia terima, nampak dia terima 3 bahan. Dia terima bahan daripada perut iaitu kim. Dia terima bahan daripada hati. Dia terima bahan daripada pankreas. Cikgu ulang sekali lagi. Duodenum ni dia sangat special sebab dia terima 3 bahan. Satu, dia terima kim dari perut sebab dia duduk tengah-tengah ni. Awak nampak dia ni macam cabai. So dia terima kim daripada perut. Yang kedua, dia terima hempedu daripada hati. Okay. Dia terima hempedu daripada hati. Nampak hati ni dia menghasilkan hempedu, simpan dalam pundi. Pundi hempedu pun keluar hempedu melalui duktus hempedu masuk dalam duodenum. Okey. Yang ketiga dia terima jus pankreas daripada pankreas. So duodenum ni terima 3 bahan. Cikgu Putih setakat ni dulu. Ada nak tanya? Jadi cikgu Dia bercampur lah daripada bahan-bahan tu. Yes, tapi masing-masing ada fungsi masing-masing. Walaupun dia bercampur, dia lalu dalam duodenum, tapi fungsi dia tak campur lah. Maknanya kalau jus pankreas ni ada fungsi dia. Kalau hempedu ada fungsi dia. Kalau kim ada fungsi dia. Duodenum ni macam tempat untuk lalu, untuk terima ke apa? Macam gini lah. Duodenum ni kalau kita kat jalan nak pergi Kota Baru. Daripada Kota Baru tu, hak ni akan pergi situ, hak ni akan pergi sini. Boleh Okey. Jadi semua kena ingat lah. Oh hati ni, okey, cikgu nak suruh fokus hati. Hati, semua dia H belakang. Hati menghasilkan hempedu. Hati menghasilkan hempedu.
dalam hempedu ada garam hempedu. Dalam hempedu tu ada garam hempedu. Nanti garam hempedu ni akan pergi simpan dalam pundi hempedu. Cikgu ni kena nulis dengan tab baru comel. Dia simpan dalam pundi hempedu, simpan dulu. Bila nak guna, dia akan keluar pergi ke ductus hempedu. Daripada ductus hempedu tu lah pergi ke duodenum. Okey, faham ke tak tu? Hati H menghasilkan hempedu. Dalam hempedu ada garam. Ada garam hempedu dah, ada garam hempedu. Garam hempedu tu pun keluar. Pergi simpan dulu sini. Simpan dalam pundi hempedu. Bila nak guna nanti dia akan keluar. Lalu ke ductus hempedu. Masuk dalam duodenum. Boleh Okey, so kesimpulan dia, duodenum menerima 3 bahan. Iaitu 1 bahan daripada hati, hempedu. Yang kedua terima kim daripada perut. Yang ketiga terima jus pankreas dari ductus pankreas. Okey, sekarang nak giat payah lagi. Pening dah. Okey, cuba tengok yang ni okey, kita pergi kepada hati dululah. Hati dah. Okey, so fokus kepada hati. Okey, hati menghasilkan hempedu. Ingat cikgu kata tadi hati, hempedu, HH. Hati menghasilkan hempedu. Pundi hempedu menyimpan hempedu. Hati menghasilkan hempedu. Bila dah keluar, dia simpan dulu sini. Simpan dalam pundi hempedu. Hempedu disalurkan ke duodenum melalui ductus hempedu. Nanti bila dah dia diperlukan, barulah dia akan keluar melalui ductus hempedu, masuk dalam duodenum. Okey, apa fungsi hempedu tu cikgu? Fungsi hempedu 1, meneutralkan kim yang berasid. Kenapa meneutralkan kim? Ingat tak kim tadi daripada perut? So bila kim daripada perut dia berasid. Jadi hempedu ni dia alkali. Nampak ni? Menyediakan keadaan beralkali. 7.6 hingga 8.6. Awak belajar kimia, awak belajar sains, alkali campur dengan asid dia jadi base. Neutral. Dia jadi neutral. Sebab tu dia kata menetralkan kim yang berasid tu. Okey. Untuk tindakan enzim dalam duodenum. Okey lagi. Fungsi hempedu ni lagi mengemulsi lipid. Dia nak pecah lipid dengan memecahkan lipid kepada titisan halus bagi menambahkan luas permukaan untuk tindakan enzim lipase. Dia macam ni Kak. Bila dah masuk dalam duodenum ni, makanan awak daripada perut tu mesti awak ada makan benda-benda yang ada lipid ke? Sebab tadi lipid yang awak makan tu dia tidak dicernakan. Dekat mulut tidak dicernakan. Dekat perut pun tidak dicernakan. Tapi bila masuk dia dekat duodenum, nanti hempedu dia akan memecahkan lipid yang awak makan. Cikgu apa dia lipid tu? Contoh awak makan mentega, awak makan margarin, awak makan minyak sayuran, minyak jagung, semua tu lipid. Jadi bila masuk dekat duodenum, hempedu tu akan memecahkan lipid-lipid yang awak makan tu menjadi titisan-titisan kecil. Sebab nanti daripada sini dia nak pergi ke usus kecil. Dia nak bantu siap-siap. Jadi dia tolong pecah lipid-lipid awak makan tu menjadi titisan halus. Okey. Kemudian cikgu nak pergi duodenum pula. Okey. Cikgu, Ya. kalau tak ada hempedu, Tak ada hempedu dia tak pecah lah. Katakan contoh awak ada penyakit hati. Awak sakit hati. Bukan sakit hati mahu cikgu. Awak memang ada penyakit hati. Bila awak ada sakit hati, penyakit hati, awak tak ada hempedu. Hempedu tidak dihasilkan. Bila hempedu tak dihasilkan, doktor akan suruh awak kurangkan makan lipid. Tak boleh makan lah, tak boleh makan, kena tukar diet awak. Tak boleh makan, kurangkan minyak,
kurangkan makan mentega, banjarin, tak boleh belaka. Sebab apa tak boleh cikgu? Awak tak ada hempedu. Hempedu tu tak boleh nak pecah lipik-lipik awak makan ni menjadi titisan-titisan halus. Jangan Cikgu, main-main ada. Ya, ya. macam ada tahu hempedu tu macam kita tak tahu cikgu. Gini, dia tanda-tanda dia orang yang ada masalah hati ni ialah mata dia kuning. Sebab dia jadi mata kuning dan kulit dia kuning. Dia memang dia gitu. Simptom dia kalau ada penyakit berkaitan dengan hati ni, penyakit yang berkaitan dengan hati ni, mata dia kuning sebab dia ada kait lah dengan dia punya pigmen tu. Yang ni cikgu tak boleh nak cerita lanjut, nanti awak jadi pening pula penyakit ni. Dia simptom dia ialah mata kuning. Mata hak putih ni dia akan jadi kuning. Kulit awak jadi kuning. Awak kena pergi kat doktor dah lah. Dia memang simptom dia masalah hati dah tu. So hati awak tak boleh nak hasilkan empedu dah tu. Okey, lagi? Lagi? Dia kalau ada simptom-simptom ni kena pergi hospital dah. Jangan main-main. Sebab dia dah, ya. Macam budak baby ke baru kuning kena ada setengah ke. Ya. Dia panggil demam kuning ke? Demam kuning tu Kena dia duduk bawah cahaya tu. Ya. Oh. Memanglah. Iyalah tu. Tapi dia boleh dini lagi. Dia boleh tu lagi. Dia kalau orang hak macam cikgu ke apa hak kena, tu payah dah lah. Memang kena doktor kena buat rawatan ni lah. Kalau untuk pengetahuan awak, cikgu Normi dia sakit ni. Sekarang dia warded. Okey, ada nak tanya lagi? Dia memang kait dengan ni lah. Bila ada sakit hati ni, dia tak boleh nak hasilkan pedu. Bila tak boleh nak hasilkan pedu, tak boleh nak pecah ni lipik awak ni. Jadi awak disarankan untuk kurangkan makan lipik. Kena kurangkan makanan lipik. Kenapa dia cikgu makanan lipik? Tak boleh ada lemak, tak boleh ada minyak, tak boleh ada margarin, mentega, icing tu. Semua tak boleh tu. Tak boleh belaka. Semua tak ada unsur lipik. Kena kurangkan atau berhenti terus. Cikgu. Lagi? Macam kolesterol tu sebagai lemak banyak sangat dalam badan ke cikgu? Ayo. Dia lekat dekat mana? Dekat pernafasan kita ke? Kolesterol dekat salur peredaran darah. Tu nanti kita akan belajar dari salur peredaran darah. Kita akan belajar dalam bab berapa Kolesterol tu kita akan belajar dalam bab belakang-belakang dah. Tak lama dah. Dalam bab 10 kot. Tu kolesterol dah. Nak. Kalau orang hok buah hempedu tu serupa juga ke? Buah hempedu maknanya tak ada hempedu lah. So dia kena kurangkan makan lipik lah. Dia apa-apa hak kaitan dengan hempedu. Hempedu ni untuk emulsi lipik. So tak boleh makan lipik. Kurangkan makan lipik. Kalau dia makan lipik tu gimana? Mana? Kalau makan lipik tu gimana? Kalau makan lipik juga, dia tak boleh nak pecah lah. Bila tak boleh nak pecah, benda tu lama-lama akan jadi batu pula. Sumbat tu cikgu. Yes, sumbat pula sini. Jadi kita jadi nafas macam tu. Ya berlaku. Jadi sekok lah. Jadi Sebab mama saya yang ada kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi tu lain pula. Ni pasal pundi hempedu. Bila lama-lama dia akan jadi butir, jadi batu. Sebab tu orang panggil batu dalam pundi pedu tu. Dia jadi batu dah. Dia jadi sekat dekat. Dia jadi sekat dekat laluan ductus empedu ni pula. Dia macam-macam nyakit lah kak. Maksudnya hempedu Ya. siksaan ni tu tak boleh nak neutral lah ke? Yes, dia tak boleh nak neutral. Boleh dah? Nanti awak akan kejut lagi. Belakang-belakang nanti awak akan belajar pula nanti ada cacing tak dah dalam pundi hempedu ni. Nanti belakang-belakang. Nanti kita akan belajar dalam bab seterusnya. Macam-macam nyakit awak tak akan. Lepas tu cik kata bila awak belajar ni, awak kena bayangkan awak dah jadi doktor dah dulu ni. Boleh dah? Now cikgu nak pergi kepada dua denam pula. Dua denam. So fokus kepada dua denam. Ingat dua denam. Dua denam. Sekejap Kita pergi pankreas dululah. Baru kita boleh kait dengan dua denam. Pankreas ni awak nampak tak bentuk dia macam daun. Dia macam daun. Lepas tu kalau awak nampak ni. Dia sambung dengan dua denam juga. Maknanya pankreas ni nampak tak? Dia bersambung juga dengan dua denam. Jadi pankreas
merembeskan enzim. Enzimnya, cara nak ingat dia, Emi takut lipas. Apa cikgu Emi? Emi amylase pancreas takut trypsin. Okay, takut tu trypsin. Lipase tu adalah lipas. Cara nak ingat kalau soalan tanya, namakan enzim yang dirembeskan oleh pankreas. Okay, jadi pankreas merembeskan enzim, Emi takut lipas. Clear? Amylase pancreas, trypsin lipase. Saya kena tulis ke pankreas belakang? Kena. Sebab tadi awak dah belajar dekat mulut tadi. Amylase air liu. Tu duduk dekat mulut. Kalau awak tulis dekat pankreas, amylase pancreas, trypsin lipase. Jadi enzim-enzim yang dihasilkan ni, enzim-enzim yang dirembeskan, tiga-tiga ni, Emi takut lipas ni, akan masuk dalam duodenum. Boleh? Jadi tiga-tiga enzim tu akan masuk dalam duodenum. Bila dah masuk dalam duodenum, apa fungsi tiga-tiga ni? Okay, fungsinya ialah amylase pankreas mencerna kanji menjadi maltosa. Tadi cikgu kata dia cerna dah kanji daripada mulut. Dia sambung pula. Dia tolong mulut awak tadi, dia sambung pula. Dia sambung pula. Cerna kanji yang awak makan dalam roti, dalam nasi, dia tolong cerna pula. Dia sambung balik. Jadi maltosa. Okay, lepas tu trypsin pula, dia tolong protein. Okay, dia sambung. Dia ambil polipeptida daripada perut. Okay, dia sambung polipeptida daripada perut. Jadi peptida. Awak boleh je poli. Poli tu panjang besar. Jadi dia jadi peptida. Dia tolong perut tadi. Dia ambil je polipeptida, cerna jadi peptida. Okay, kemudian lipase mencerna lipid kepada asid lemak dan glycerol. Jadi cikgu akan berhenti dekat sini sebab cikgu takut banyak sangat kerja awak, banyak dah pening dah nak menghafal. Cikgu tahu memang tajuk ni antara tajuk yang bila cikgu suruh form 5, okey cikgu kata senaraikan tajuk yang awak nak suruh cikgu ulang kaji balik. Tajuk ni lah seomong-seomong antara tajuk yang menjadi pilihan. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia cuma nak kena hafal banyak. Jadi cikgu berhenti setakat sini, cuma ada tugasan untuk awak masa tutorial awak nak kena buat apa. Perut usus kecil tak siap lagi dah. Usus kecil cikgu sambung next time. Sebab apa? Cikgu kesian. Banyak sangat ni. Kalau awak tengok ni banyak gila ni. Okay, so tugas awak ialah untuk supaya bila awak belajar cikgu tu terus faham, tolong buat nota macam ni. Boleh ke? Awak boleh buat sama ada ni nota cikgu sebenarnya. Nanti bersemuka, cikgu akan bagi nota cikgu ni ke awak. Okay, ni cikgu buat sendiri. Cikgu nak suruh buat juga. Untuk awak buat. Cikgu buat dah. Awak buat juga. Sebab untuk top up ingatan awak. Jadi gambar ni, awak nak lukis boleh. Nak photostat daripada buku teks boleh. Nak buat macam mana pun boleh. Cuma buat nota berhenti setakat duodenum saat ni. Okay. Berhenti setakat duodenum. Jangan buat banyak-banyak muka surat. Cikgu buat dalam satu muka surat je ni. Cikgu guna buku nota, buku kertas A4. Kertas A4 yang berpetak. Kalau tak ada, guna je kertas gapo-gapo. Tapi cikgu nak buat atas satu nota tu, ada rajah, ni ada rajah, ada label dan ada proses. Ya. Okey, kejap habis dah. Okey, awak buat nota macam ni. Boleh ke? Sebelum kita berakhir ada nak tanya? Boleh dah? Nanti lepas siap, setakat duodenum tu snap gambar atas cikgu dah. Okey? Boleh ke? Okey, cikgu. Okey. Last bila cikgu malam ni kah? Sampai Sabtu. Okey. Sampai Sabtu. Take time dah. Okey. Ya. Kalau mata ni sebutir-sebutir tak boleh ke cikgu? Sebutir-sebutir kan dah? Tak boleh. Perut. Lepas tu duodenum. Gitu. Tak say. Dia akan jadi nota, dia akan jadi payah gitu kak. Dia nak kena belek-belek banyak kali. Jadi awak buat nota, buat atas satu ni je. Atas satu kertas dah. Okay. Boleh Okay, kita apa mesej cikgu. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okay.
Cikgu, kalau cikgu share slide Ya, cikgu. ya. Boleh. Okey, dah. Okey dah. Nanti cikgu share. Cikgu. Ya. Tu banyak ni.